Salam sejahtera Malaysia. Wow, Syed Saddiq. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa anda fikir bila saya sebut nama Syed Saddiq? Ketika saya sebut nama Syed Saddiq, pertama yang muncul di fikiran anda apa? Mungkin anda fikir seorang yang jambu, muka cute, muka comel lote, muka handsome, tahap-tahap model, begitulah. Atau mungkin anda teringat, dia adalah pemimpin politik yang paling muda yang pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah dalam sejarah Malaysia. Atau anda juga mungkin fikir macam-macam lagi lah, ya, macam-macam lagi. Tapi bila sebut tentang Syed Saddiq, saya terkejut. Ada satu berita yang baru saya terima. Ada satu berita yang baru saja diterima nih, yang betul-betul mengejutkan saya, ya. Apa tidak mengejutkan kalau tiba-tiba ada satu berita mengatakan bahawa Syed Saddiq mengheret Perdana Menteri Malaysia, PM Anwar, ke mahkamah. Wallahi, Syed Saddiq heret PM ke mahkamah, dakwa batal peruntukan parlimen. Betul kan ni Syed Saddiq? Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memohon mahkamah untuk menolak keputusan yang didakwanya daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam membatalkan RM730,300 bagi kawasan parlimennya. Wah, sekarang sikit-sikit pergi mahkamah. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu serta 3 pemohon lain telah mempailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 April yang lalu. 3 lagi pemohon ialah pengundi di kawasan Muar. Bekas Presiden muda itu juga memohon perintah sertiorari untuk membatalkan keputusan yang didakwanya dibuat oleh 2 responden. Yang pertama Perdana Menteri yang tidak dinamakan, dan kedua Kerajaan Persekutuan, untuk membatalkan akses permohonan kepada sistem MyHAS yang menguruskan permohonan peruntukan RM2 juta ringgit bagi kawasan Parlimen Muar. Menurut salinan afidavitnya, bekas Ketua Armada Bersatu itu mendakwa kononnya keputusan peruntukan itu dibuat sejurus selepas muda membuat keputusan menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan pada 10 September tahun lepas. Syed Saddiq berkata dia telah bertemu dengan timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof 2 kali sehingga April tahun ini untuk membincangkan perkara itu. Namun katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan masih gagal menyalurkan peruntukan yang didakwanya itu ialah untuk ke kawasan Muar. Menurutnya, 5 ahli parlimen pembangkang yang berikrar menyokong Anwar serta merta mendapat peruntukan penuh ke kawasan mereka. Syed Saddiq Syed Saddiq menyebut ahli parlimen Labuan, ahli parlimen Jeli, ahli parlimen Gua Musang, ahli parlimen Kuala Kangsar, dan ahli parlimen Tanjung Karang. Permohonan semakan kehakiman diwakili oleh firma guaman Tuan Lim Wei Jiet. Okey, so ini memang pelik. Itulah, dulu sudah dalam kerajaan, ketege-hege mau keluar dari kerajaan, entah apa pasal pun kita tahu. Nah, sekarang baru tege-hege balik, nak minta itu, minta ini. Saya fikir kalau dia tidak keluar dari kerajaan, punyalah mudah, punyalah senang untuk dia dapat semua itu kan. Sekarang siapa susah? Siapa yang kena diri sendiri? Padan muka atau kesian, tepuk dada tanya selera. Sila tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Betulkah kawan-kawan kata Perikatan Nasional akan kalah teruk di PRK Kuala Kubu Baru? Mereka kata PAS akan kalah lah, Bersatu akan kalah, Gerakan akan kalah, Perikatan Nasional akan kalah di sana, kata mereka lah. Jadi apa pendapat anda? Tapi sebelum itu, ada satu pendedahan
Yang pun saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya anda mempunyai maklumat tentang perkara ini, anda komenlah di bawah ya. Betulkah calon Perikatan Nasional ada hutang sebanyak Rp37.363 daripada Syarikat Kredit Community? Ini yang sekarang ni heboh satu Malaysia ni. Akhirnya pemuda PH cabar calon PN untuk dedah aset dan liability. Selama ini Perikatan Nasional bukan main lagi mencabar ya, cabarlah itulah. Sekarang kenapa tak pula berani kalau diorang yang kena cabar? Kalau berani, tunjuklah. Pemuda PH mencabar calon PN untuk mendedahkan aset dan liability beliau. Ini kerana tular dakwaan kononnya dia ada hutang dengan sebuah syarikat kredit community bernilai Rp37.363. Saya pun tidak pasti apa maksud syarikat kredit community ini, tapi syarikat kredit community ini selalu dikenali sebagai apa? Alung. Kalau di sini syarikat kredit community ini, kalau orang kampung dia fikir itu semua alung, tapi bukan semua alung. Pemuda PH mencabar calon PN Khairul Azhari Saud untuk mengisytiharkan aset dan liability-nya. Susulan tularlah satu dakwaan bahawa dia sebenarnya sekarang ini sedang menanggung hutang sebanyak Rp37.363 dengan sebuah syarikat kredit community. Ketua Penerangan Pemuda PH iaitu Amar Tan berkata Khairul Azhari perlu membuat pengisytiharan itu demi untuk membersihkan namanya. Beliau berkata setelah kontroversi berkaitan kelayakan akademik, Khairul Azhari pula sekali lagi dikatakan pula berhutang dengan alung. Wah, malah dia telah mengelakkan diri apabila ditanya oleh media mengenai dakwaan ini. Kalau betul-betul dia ada hutang dengan alung, adakah ini satu indikasi bahawa dia akan menjadi seorang wakil rakyat yang baik? Adakah dia ini menjadi tanda bahawa dia akan menjadi seorang wakil rakyat yang baik? Ataupun ini akan sebagai tanda bahawa dia sebenarnya tak boleh dipercayai? Tak pastilah. Anda boleh komen apa pendapat anda. Menurut Mufti Kelantan, kata si Amar Tan, menurut Mufti Kelantan, amalan meminjam daripada alung adalah berdosa, dan tindakannya mengelak daripada menjawab itu merupakan satu gambaran bagaimana nanti ini dia akan melayani pertanyaan daripada rakyat Kuala Kubu Baru nanti. Kalau daripada persoalan daripada media pun dia tidak mau jawab, yang penting nanti kalau dia sudah menang, kalau rakyat nak minta tolong dia, nanti silap-silap dia buat perkara yang sama. Mungkin begitu maksud Amar Tan. Justru katanya kami mencabar beliau untuk mendedahkan aset dan liability-nya untuk membersihkan namanya, kata Amar dalam satu kenyataan pada hari ini. Pada beberapa hari lalu ya tuan-tuan dan puan-puan, media telah melaporkan Khairul Azhari telah mengelak untuk menjawab soalan itu ketika ditemui selepas satu ceramah PN di Batangkali dekat Kuala Kubu Baru. Dia kata apa? No comment. Terima kasih, saya perlu ke lokasi lain. Katanya ketika itu seperti dipetik oleh berita harian. Jawab sajalah tiada kalau tiada. Kalau ada cakaplah, nanti saya jelaskan. Janganlah no comment, ini gantung cerita. Tapi rasanya pelik pula kalau dia kata no comment. Kalau tiada, senang, ringkas, padat. Tak ada, saya tak ada hutang. Itu selesai. Sebelum itu, kelayakan akademik Khairul Azhari dipertikai apabila dia didapati melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana selepas memperoleh diploma pada 2019. 2019 ada diploma. Tapi itulah mungkinlah. Bagaimanapun Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah atau UMPSA menjelaskan dia memang memiliki sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dari institusi pengajian tinggi berkenaan. Ketua Pegawai Operasi UMPSA Ahmad Johari Muhammad berkata Khairul Azhari melanjutkan pengajian melalui program profesional melalui UMPSA Advance dan menerima sarjananya pada Majlis Convocation pada tahun 2021. Okey, so dia punya kontroversi tentang
Dia punya akademik saya rasa sudah terjawab. Tapi sekarang kontroversi tentang hutang dengan Along pula. Ini yang kita akan tunggu nih, apa komen dia. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.